قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita mulakan dengan baca umum kita Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa nashur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik. Alhamdulillah dapat kita berjumpa pada hari ini. InsyaAllah kita akan bincangkan satu tajuk pada hari ini berkaitan dengan bahagian ibadat. Bahagian ibadat iaitu pelajaran 19 suci daripada najis. Untuk kita lihat objektif pembelajaran kita hari ini, minggu ke-10, minggu terakhir PDPR. Sebelum kamu datang ke sekolah seminggu, 2 minggu lagi, minggu depan cuti seminggu, kemudian lepas cuti seminggu datang ke sekolah. Hari ini hari Rabu 10 Syakban 1442 bersamaan 24 Mac 2021. Pelajaran yang ke-19 suci daripada najis. Bahagian fiqh, jenis najis dan cara mencikannya. Pada akhir pembelajaran nanti diharapkan kamu dapat apa dia, iaitu menyatakan maksud najis muhafafah, najis mutawassithah dan najis muwalazah. Kemudian dapat menunjukkan cara untuk mencikan najis dan dapat menerangkan cara menyamak kulit binatang. Dan yang paling penting, diamalkan. Ilmu yang kita dapat boleh diamalkan, hendaklah diamalkan peka terhadap najis dan usaha membersihkannya dengan istiqamah. Kalau kita tahu kita kena najis ataupun ada benda yang terkena najis, cara nak membersihkannya kita tahu. Baik. Ya, muka surat apa tu? Muka surat 107 Buku teks muka surat 107, pelajaran 19, suci daripada najis. Najis terbagi pada 3, iaitu najis mukhafafah, najis mutawassithah dan najis mughalazah.
Kita lihat satu persatu. Apa yang dimaksudkan najis? Najis dari segi bahasa maksudnya semua benda yang kotor. Semua benda yang kotor. Itu dari segi bahasa. Dari segi istilah pula, najis bermaksud benda kotor yang menyebabkan solat tidak sah. Benda kotor yang menyebabkan solat tidak sah. Dari segi istilah, itu maksudnya. Kalau solat tidak sah kerana ada najis, maka itu dari segi istilah. Najis terbagi kepada 3, najis mukhafafah, najis mutawassithah dan najis mughalazah. Kita lihat satu persatu. Baik, najis mukhafafah iaitu najis ringan, iaitu air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur kurang dari 2 tahun yang hanya minum susu ibu. Air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur kurang daripada 2 tahun yang hanya minum susu ibunya saja. Kalau kamu ada adik kamu umur kurang daripada 2 tahun, adik lelaki, dia susu ibu saja, dia tak makan benda lain. Kalau dia kencing tu dia kira najis mukhafafah. Tapi kalau kamu ada adik perempuan kamu tu umur 2 tahun atau kurang daripada 2 tahun, najis dia tak dikira najis mukhafafah sebab dia kanak-kanak perempuan. Dia istilah kanak-kanak lelaki. Najis mutawassithah yang kedua iaitu najis mutawassithah iaitu najis pertengahan. Seperti darah, muntah, nanah, tahi, air kencing dan bangkai. Kemudian najis yang ketiga najis mughalazah iaitu najis berat, iaitu anjing dan khinzir atau babi atau kacukan kedua-duanya ataupun kacukan kedua-duanya maksudnya keturunan dia Contoh, babi kahwin dengan anjing, dapatlah bajing bajing itu adalah najis, dia najis mughalazah juga. Ataupun babi kahwin dengan kambing, dapat anak, nama dia kambi. Kambi itu adalah juga najis, dia najis mughalazah. Ataupun anjing kahwin dengan kucing, dapatlah ancing. Ancing tu juga adalah najis, dia mughalazah. Faham? Apa yang berkaitan dengan dia, tahi dia, darah dia, kulit dia, daging dia, bulu dan lain-lainnya tu, apa yang berkaitan dengan dua jenis binatang ni adalah najis mughalazah. Nanti kita akan bincangkan lebih lanjut lagi. Okey, tengok sini. Aktiviti. Anda terjumpa seekor haiwan kacukan anjing dengan kambing. Anjing kahwin dengan kambing. Jadi ambing Adakah haiwan tersebut termasuk dalam kalangan jenis mughalazah? Ambing tu termasuk dalam najis mughalazah ke bukan? Siapa boleh jawab? Ya. Okey, bagus. Jadinya najis mughalazah dia. Kalau anjing tu dengan kambing tu dapat anak dia tu adalah najis mughalazah. Tak boleh makan, tak boleh dimakan, walaupun muka dia kambing. Kambing tapi badan anjing. Ataupun badan anjing tapi muka kambing. Tak boleh dimakan. Najis dia adalah najis mughalazah. Kunci ilmu, ubat-ubatan yang mengandungi alkohol sebagai bahan pelarut bukan najis dan diharuskan sekiranya alkohol tersebut tidak diproses seperti arak. Biasa kita guna minyak wangi. Minyak wangi tu ada alkohol, kandungan dia ada alkohol. Dalam minyak wangi tu ada kandungan alkohol. Alkohol dalam minyak wangi tu tak dikira sebagai najis kerana dia bukan proses untuk dibuat arak. Kemudian kita lihat seterusnya cara mencucikan najis.
Cara mencucikan najis. Lihat di gambar tu Okey. Kamu boleh imbas ni kan. Kamu boleh imbas pakai QR code dan kamu boleh dapat cara mencucikan najis nanti. Cara dia, apa video dia. Okey, dalam buku teks ni diterangkan cara mencucikan jenis najis iaitu najis mughalazah. Pertama, buang najis. Buang najis dulu. Kemudian sediakan satu bekas air tanah dan satu bekas air mutlak. Satu bekas air tanah dan satu bekas air mutlak. Kemudian air tanah tadi, air yang bercampur dengan tanah sekali, dan air mutlak 6 kali. Okey, tengok sini. Produk berasaskan kulit seperti beg tangan, kasut kulit dan tali pinggang yang dibuat daripada kulit khinzir boleh dikesan dengan melihat bintik berbentuk segitiga yang ada pada produk tersebut. Hati-hati Kalau kamu beli barangan kulit, beg kulit ke, tali pinggang kulit ke, kasut kulit ke, pastikan produk barangan tersebut bukan kulit babi. Kalau kulit babi, rupa dia macam ni. Rupa dia macam ni. Ada 3 bintik-bintik. Kita tengok ni. Ada 3 bintik. 3 bintik. Bintik-bintik 3 tu banyak kan. Ni banyak. Faham tak? Dengan melihat bintik berbentuk segitiga kan. Bintik ni berbentuk segitiga. Bintik berbentuk segitiga. Pastikan kalau kamu beli barang-barang kulit, pastikan tak ada bintik-bintik ni. Kalau ada bintik-bintik, cuba check balik kan. Kalau ada bintik-bintik 3 ni, confirm tu adalah kulit babi. Tengok. Kalau macam kata kulit betul ada bintik 3, maka tak boleh pakai lah. Jangan pakai. Buang sebab tu kulit babi. Baik, seterusnya kita lihat ke surat seterusnya. Cara membersihkan najis mutawassithah. Najis mutawassithah iaitu buang najis, basuh tempat yang terkena najis dengan mengalirkan air, pastikan hilang dan suci daripada bau, rasa dan warna. Bau dah tak ada. Okey, rasa ada tak? Warna ada tak? Okey, tak ada. Kalau 3 tak ada, barulah dikira suci. Dan basuh tempat yang terkena najis dengan 6. Ni tadi najis mughalazah kan. Saya dah terangkan. Dan najis muhaffafah. Buang najis, enjis air pada tempat yang terkena najis. Senang saja. Baik, kunci ilmu. Okay ni, lihat tadi najis mughalazah. 1 basuhan air tanah bercampur dengan 6 basuhan air mutlak. Air mutlak
Kita dah belajar apa dia air mutlak kan. Air mutlak ada 7. Air mutlak ada 7. Apa dia? Siapa boleh sebutkan? Air apa? Air mutlak ada 7 bahagian. Apa dia? Salah satunya apa? Air hujan. Air hujan. Lagi? Air terjun. Air terjun. Air Air terjun. mata air. Air terjun tu kayak air sungai lah kan. Air mata air. Lagi? Air laut. Air laut. Lagi? Air salji. Air salji. Okey. Lagi? Air Air embun. embun. Air embun. Lagi? Lagi satu. Lagi satu yang tak sebut lagi apa? Air kopi. Mana boleh air kopi? Air kopi tu dah bukan air mutlak. Air zam-zam. Kan, air zam-zam tu air mata air lah. Ada lagi, air apa? Ada 7 bahagian. Hujan. Air paip. Ha? Air paip. Air paip tu kira air sungai lah. Kita dapat daripada sumbernya daripada sungai. Ada satu lagi. Air? Air perigi. Air perigi. Air perigi. Okey. Faham betul? Nanti saya tunjukkan video klip dia tentang cara bersihkan. Cara bersihkan najis. Kita lihat video klip dia. Okey, sebelum tu tengok ni kunci ilmu ya. Basuhan menggunakan mesin basuh hendaklah dicucikan terlebih dahulu pakaian bernajis sebelum dicampurkan dengan pakaian yang tidak terkena najis. Kena bersihkan dulu. Kamu tahu, kamu basuh baju kan. Kalau mesin basuh tu kamu campur dengan pakaian yang terkena najis, habis nanti kan. Satu pakaian terkena najis, kamu masukkan habis. Semua pakaian pun tak suci. Terkena najis juga. Contoh, adik kamu kencing dalam seluar kan. Adik kamu yang dah umur lebih 2 tahun kencing kat seluar. Kemudian mak kamu suruh kamu basuh baju. Kamu pun campakkan seluar adik kamu tu dalam mesin basuh. Kemudian kamu basuh. Habis. Kotor semua. Tak bersih. Tak suci pakaian dalam mesin basuh tu. Sebab terkena najis. Sebelum masukkan pakaian terkena najis tu, pastikan dibersihkan dulu. Dibuang najisnya. Barulah masukkan dalam mesin basuh. Faham ni? Tu kena ambil tahu. Ya, saya nak tunjukkan kamu tentang ni. Cara menyucikan najis. Cara dia.
So, kita tengok dulu apa halaman seterusnya ya. Cara mencucikan kulit haiwan. Tadi bahagian najis kita dah selesai. Kita sekarang ke bahagian seterusnya iaitu cara mencucikan kulit haiwan atau disebut sebagai samak. Samak. Manusia banyak menggunakan kulit haiwan untuk tujuan tertentu. Seorang baca. Siapa boleh baca? Ni, cara mencucikan kulit haiwan. Sila. Siapa nak baca? Saya. Baca. Manusia banyak menggunakan kulit haiwan untuk tujuan tertentu. Contohnya, baju kulit dipakai untuk membantu memanaskan badan ketika musim sejuk. Selain itu, kulit haiwan dijadikan bahan untuk membuat bigger tangan, tali pinggang, kasut dan dompet. Semua kulit haiwan boleh dimanfaatkan kecuali kulit anjing dan khinzir. Kulit tersebut perlu disucikan sebelum boleh digunakan. Proses menyucikan kulit haiwan disebut sebagai samak. Samak ialah proses menghilangkan segala lendir, daging dan kelembapan yang melekat pada kulit. Okey. Ya. Baik, itu cara mencucikan kulit haiwan ya. Faham tu ya. Jadi cara mencucikan kulit haiwan adalah seperti berikut. Sediakan bahan yang bersifat menghakis untuk menyamak seperti daun akasia ni, manja kani, kulit delima, tawas, tahi burung merpati, bahan kimia. Jadi cara nak bersihkan kulit haiwan tu, buang lendirnya, buang lemak dan darah yang melekat pada kulit tersebut, tusuk kulit dengan bahan yang disediakan tadi atau dalam istilah dia disebut samak. Dan bilas kulit dengan air mutlak, jemur kulit hingga kering. Contohnya kulit kan, kulit lembu kan, kulit lembu ni nak dibuat apa contohnya, nak dibuat kompang kan, ataupun kulit buaya ataupun kulit harimau ke apa, selain daripada anjing dan babi kan. Kulit haiwan selain anjing dan babi boleh digunakan untuk dibuat barang-barang dan sebagainya. Baik, cuba lihat ni ya. Video klip berkaitan dengan cara membersihkan najis mukhafafah
Najis ada 3. Yang pertama ialah najis muhafafah, iaitu najis ringan. Najis muhafafah ialah air kencing kanak-kanak lelaki berusia kurang 2 tahun yang hanya minum susu ibunya sahaja. Najis yang kedua ialah mutawasita, iaitu najis sederhana. Najis mutawasita ialah darah, nanah, muntah, dahi, bangkai dan segala apa yang difikirkan kotor. Najis ketiga ialah najis mulazah, iaitu segala perkara yang ada hubungan dengan babi dan anjing. Najis ini adalah najis yang sangat berat. Assalamualaikum Abang Abid. Siti ada masalah ni. Boleh tak Abang Abid tolong Siti? Waalaikumsalam Siti. Ada apa ya? Tadi sewaktu Siti sedang berjalan di taman, Siti terpijak tali anjing. Habis kotor kaki Siti. Macam mana cara nak menyucikan najis tersebut Abang Abid? Oh, senang je ni. Mari abang ajarkan cara sucikannya. Cara-cara mencucikan najis muwalazah ialah: yang pertama, buang najis tersebut terlebih dahulu. Seterusnya, cuci tempat terkena najis dengan air tanah liat. Kemudian, cuci dengan air pulak sebanyak 6 kali sehingga hilang warna, bau dan rasanya. Ibu, pampers adik bocor. Macam mana ni Ibu? Ibu tengah goreng ayam ni. Abid tolong Ibu bersihkan ya. Tak apalah Ibu. Nasib baik Abid dah tahu caranya. Okey Ibu. Pertama, lapkan air kencing dengan menggunakan tuala ataupun tisu. Kemudian, rentiskan air mutlak ke kawasan yang terkena air kencing. Akhir sekali, lapkan tempat yang direntis menggunakan tuala atau tisu yang bersih sehingga diyakini suci. Saya termuntah. Macam mana nak cucikan ni? Wais, kenapa ni? Masya Allah, tak apa. Biar saya bantu awak. Muntah tergolong dari jenis najis mutawasitah. Jadi, mula-mula hilangkan najis terlebih dahulu. Kemudian kita basuh tempat yang terkena muntah menggunakan air bersih sehingga hilang bau, warna dan rasa. Wah, mudahnya. Terima kasih Abid kerana membantu saya. Baiklah kawan-kawan, menarik kan video pembelajaran kali ini? Sebelum kita berpisah, kami ada satu soalan untuk kawan-kawan semua. Soalan pertama, bagaimana
bagaimanakah cara-cara untuk membersihkan kotoran darah yang terkena di baju? Darah tergolong dari jenis najis mutawassitah. Mula-mula, hilangkan kotoran darah terlebih dahulu dengan menggunakan air. Kemudian, basuh tempat yang terkena darah menggunakan air bersih sehingga hilang bau, warna dan rasa. Soalan kedua, apakah hikmah bersuci dari najis? Hikmah bersuci dari najis adalah: pertama, mendidik manusia agar terbiasa hidup dalam kebersihan. Yang kedua, untuk menjaga diri dari timbulnya penyakit. Ketiga, jalan untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang keempat, untuk menjalin dan memperluas hubungan antara manusia serta menghindarkan diri dari ketidaksenangan orang lain. Dan yang terakhir, bersuci adalah sebahagian dari iman. Soalan ketiga, bahagian-bahagian khinzir dan anjing sama ada dagingnya, air liurnya, bulunya, lemaknya, tulangnya, peluhnya, kotorannya dan lain-lain mengenainya adalah terdiri daripada najis mutawassitah. Betul atau salah? Salah, kerana anjing dan babi dan segala yang berkaitan dengannya adalah najis mughallazah. Terima kasih kerana sudi menonton. Semoga kawan-kawan dapat beramal dengan ilmu yang telah dikongsikan. Mari. Okey, itu tadi kaitan dengan video klip tentang cara menjikan najis. Apa-apa mutawassitah dan najis mughallazah. Baik. Satu perkara lagi yang kena kamu perhatian tadi, apa-apa yang berkaitan dengan anjing dan babi kan, kira najis mughallazah. Masuklah bulu dia. Jadi kalau ni ada produk daripada bulu babi, kamu kena hati-hati. Sama ada bulu babi tu dibuat untuk berus, biasanya dibuat berus lah. Berus lukisan ataupun berus untuk cat, cat rumah. Pastikan kamu beli berus tu bukan daripada bulu babi. Kalau berus tu dibuat daripada bulu babi, kamu melukis kan? Lukisan kamu tu dengan berus daripada bulu babi. Jadi lukisan tu lukisan bernajis. Najis mughallazah. Pastikan berus lukisan kamu tu bukan daripada bulu babi. Faham ni? Faham. Okay, ada soalan sebelum kita akhir tutup? Hari ni kamu ada program Program apa Ustaz? Lepas ni kamu ada program pelancaran PPDA. PPDA. Kamu boleh masuk dalam Google Meet.
Dalam grup kelas tu ada link dia. Kamu boleh masuk nanti lepas ni. Pukul 9 Ustaz, Ya. nak tanya, yang program PPDA tu semua murid high school ke atau tingkatan 1 je? Semua murid. Semua murid high school. Dia sejam je? Tak tahu lah sejam ke berapa. Tapi masuk je lah. Okay, siapa yang masuk nanti dia dapat markah Okay, latihan Latihan penilaian. Latih to be ni kamu buat. Latih to be ni modul Modul latih to be ni. Muka surat 26. Muka surat 26 dan 27. Jawab soalan muka surat 26 dan 27 modul. Kemudian dalam buku teks soalan keempat. Soalan kebat, soalan keempat. Ni, jawab dalam buku tulis. Anda telah terbeli selai baju sejuk yang diperbuat daripada kulit khinzir. Apakah tindakan anda setelah menyerahkan hal itu? Ada soalan dalam modul, buat muka surat 26, 27. Kemudian satu soalan daripada buku teks, muka surat 112 ni. Soalan nombor 4. Buat dalam buku tulis. Boleh? Faham? Boleh. Okay, ada soalan sebelum kita tutup? Ada. Okay, kalau tak ada, kita akan jumpa lagi esok. InsyaAllah. Kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah wal-as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Jangan lupa isi link kehadiran Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.